أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب يحسب أن ماله أخلده أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله نار الله الموقدة الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الهمزة. سورة الهمزة. Maka yang kita tahu dah, dinamakan surah ni surah Humazah kerana pada awal surah ni Allah Ta'ala memberi amaran dengan azab yang seburuk-buruk kepada Humazah. Dalam surah ni Allah Ta'ala royak dan Allah Ta'ala janji dengan seksa yang buruk terhadap orang Humazah. Gapo Humazah? Iaitu pencaci orang dan pengeji orang. Orang basang maki orang, kata ke orang, cerca orang. Maka puak ni lah Humazah. Lepas tu surah ni dinamakan surah Humazah kerana surah ni nak rakyat seksa Allah Ta'ala terhadap orang yang bersifat dengan sifat. Surah ni ialah surah yang ke-104 daripada surah Al-Quran, 114 surah mengikut tertib Al-Quran. Tertib Quran diturun Quran, patubuh susun dalam mushaf, dia ni surah yang ke-104 daripada jumlah semua 114 yang dimulai dengan surah Fatihah. Tertib Quran ni mulai dengan surah Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu tertib mushaf. Tapi kalau tertib nuzul, tertib turunnya, surah yang pertama ialah surah Iqra. Waktu tertib turun ayat. Kalau mengikut tertib turun, tertib nuzul ataupun turun Quran, surah Humazah ni ialah surah yang ke-32. Surah yang ke-32 daripada
14 surah kalau mengikut turun dia. Gila lepas pada Iqra surah ni, ada setengah riwayat kata ialah tertib dia yang ke-32. Dia turun lepas pada surah Al-Qiyamah. Nah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Dan sebelum daripada surah Al-Mursalat. Nah, belum pada surah Al-Mursalat. Ni ada satu tafsir atau riwayat daripada kitab tafsir tertib turun surah Al-Humazah. Diturunkan di Mekah. Mana Makkiyah. Surah ni yang dibahasakan pada surah Mekah. Kita tahu dah. Iaitu turun sebelum Nabi kita hijrah pergi kepada Madinatul Munawwarah. Iaitu semasa Nabi kita duduk di Mekah 13 tahun lepas pada Bi'sah. Lepas pada jadi Nabi, nah, semasa duduk di Mekah 13 tahun, surah Humazah ni turun masa tu. Bukan mengikut apa? 13 tahun tu bukan mengikut umur Nabi dah. 13 tahun ni lepas pada bangkit Nabi jadi Rasul. Maka surah ni turun semasa Nabi kita belum pada hijrah pergi pada Madinah. Kalau turun lepas pada hijrah, surah Madaniyah. Supaya kita tahu tu lah. Tiap-tiap surah tu ada riwayat. Ani apa? Surah Humazah. Maka sidu surah, nah, maudhu surah ni yang pentingnya at-tahzir minal istihza'i bil mu'minin. Menakuti daripada wak senur-senur dengan orang mukmin. Dan surah ni jangan seksa daripada Allah dan wil. Nah, kalimah tak molek. Laknat celakalah kepada orang wak istihza' kepada orang mukmin. Ni sebagai maudhu sah dalam surah ni dilarang kita wak senur-senur dengan orang mukmin. Sebut kata orang mukmin kita nak wak mengani main, wak senur-senur main. Jangan. Nah, walau kita nampak dia fresh pada kita pun boleh jadi dia mulia pada kita di sisi Allah. Boleh jadi lah ni dia nampak tak berjuruh mana pun satu hari boleh jadi dia apa? Bertobat, dia klik kembali kepada Allah, dia adalah orang mukmin yang sempurna. Bini kita jawab senor-senor. Bini kita nak kata, nak laknat pada orang, nah, tak boleh dalam masa hidup dia. Kerana satu hari boleh jadi dia balik jadi orang mukmin sempurna. Dan kita nak istihza, nak buat senor-senor tak boleh. Janganlah kamu buat main-main dengan, nah, la yaskhur qaumun min qaumin. Jangan kita buat mudah-mudah buat fresh satu kaum dengan satu kaum. Boleh jadi dia lebih baik pada kita. Dan jangan mempandai fresh kepada orang perempuan. Boleh jadi dia lebih mulia pada kita. Bini, dalam Islam jangan sekali-kali buat senur-senur. Kalau dia buat tak molek, kita kena pakat weki, kita kena pakat nasihat. Dan ada jebah. Dia duk kata huduh. Lebih lagi, kita hidup rekoh kata benar dia tak ada buat. Apa yang tuduh. Maka dalam surah ni, nak ayat hatu. Kerana lebih-lebih lagi kerana dia bermugah-mugah dengan banyak harta. Dia orang kaya. Dia orang pekat tinggi
Lepas tu dia pandai kepada orang pernah bahasa hina. Sedangkan dia tu orang mukmin. Maka dalam surah ni Allah Ta'ala tahzir dan menakuti ataupun melarang daripada perangai Allah. Dia ada orang setengah tu bila dia lebih, dia kata kau orang perang. Kalau sesak tak sah, tu setengah badan. Sorok kerja kalau sesak. Aku kaya ni kerja. Dah. Kita biasa tepah lah tu. Oh, kita tu tak ada duit, tak lain orang. Sesak kerja. Kita kaya kerja. Kita ada duit. Ini orang panggil istihza. Dah. Padahalnya, gapo kadang-kadang dia tu mulia mana pada kita pun boleh jadi. Maka orang sesak puasa suci hati. Kerja tu penat, peluh sampai keting dah orang kata. Bersungguh kerja. Marilah orang gapo orang kaya kata. Maka ini satu sebab doa senor-senor kepada sesama mukmin. Maka dalam Islam larang sangat. Dan kadang-kadang tak betul dengan fikiran dia. Ataupun tak sanging orang panggil. Bila tak sanging, dia kata ikut sirah. Sebagai wak senor-senor ni, waktu baik perkataan dihina dia, pesalah dia. Supaya orang kata dia tu balas tu, dia ni balas ni. Maka ini semua adalah wak senor-senor dengan orang mohon. Maka dalam surah ni, Allah Ta'ala nak menakuti. Kalau kita faham sungguh-sungguh Quran yang Allah Ta'ala ajar kita ni, maka alhamdulillah lah kita jadi seorang yang sempurna iman. Orang yang dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Ini maqasid dia ataupun sebagai isi kanungi maudhu' dalam surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Mulai surah ni dengan nama Allah. Allah yang Maha Pemurah. Tuhan bela belaka sama ada orang taat ke dia ataupun orang deraka kepada dia. Dia makan kenyai belaka, dia tidur jenera belaka. Hak semaya pun boleh makan, hak tak semaya pun boleh makan kerana murah daripada Allah Ta'ala. Ini kita kena khabar lah. Alhamdulillah lah. Tuhan duk bela kita, duk jaga kita. Nyawa kita tak ada berhenti lagi sekat hidup dengan murah Allah SWT. Kadang-kadang setengah orang tu tengah duk berjudi, duk apa pun, duk menyawa dengan pertolongan Allah. Boleh makan kenyai pada orang yang amal lagi kadang-kadang. Orang yang amal ya jaga juga, orang tak makan tak banyak. Orang hamba Allah yang yang rapat dengan Allah yang beribadat. Tapi orang yang deraka tu makan banyak pada orang yang taat. Tak semaya makan hari halal tak kira. Boleh guna makanan tu sebagai pemberian daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah murah. Lagi Maha Mengasihani. Dan Allah Ta'ala adalah amat mengasihani kepada hamba-Nya yang beriman. Pada hamba-Nya yang beragama, pada hamba-Nya yang semaya, pada hamba-Nya yang ngaji Quran, yang nak faham Quran, maka Tuhan kasihlah kepada orang. Dalil kata Tuhan kasih, Tuhan wi agama dia. Bahasa nak faham agama. Bahasa reti, bahasa sedap ngaji agama.
Maka ni dalil kata Tuhan kasih. Tapi orang yang Tuhan tak kasih, dia liar dengan agama. Nauzubillah. Ada, dia tak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wailun likulli humazah. Lumazah. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci. Nah, celaka besarlah bagi tiap-tiap humazah. Orang duk caci orang. Kata ke orang, cucuk orang, sifat tak molek pada orang. Pencaci ni dia tak heran, dia tak takut. Hukum Tuhan, begitu dia sedap kata. Tu dengan orang, kadang-kadang dengan agama dia kata lagi. Bodoh. Maka orang ni win, celaka lah. Kecelakaan besar. Celaka tu siapa tangga mana? Apa? Azab. Seksa. Dan Tuhan cedek tepat. Baik, setengah tafsir win ni satu wadin fi jahannam. Satu cara khas untuk menyesal orang yang celaka dalam neraka jahannam. Nauzubillah. Di antaranya puak duk caci orang. Nah, orang duk caci orang, duk kata ke orang. Dah. Dan pengeji. Mengejek, apa istihzak kan ni lah wak senor-senor orang. Orang kerja molek pun dia wak senor-senor. Kadang-kadang orang kerja molek, tu upai mulut dia. Dia orang kerja molek ni, dia tak lawai orang mana tu. Tak balas kata. Dia sedap kata. Dah. Tapi kalau orang kerja tak molek, dia tak kata ke apa tu. Duk lagi. Ni duk. Dia suka pengeji orang. Ada 185 dalam ayat ini dan ayat berikutnya. Allah Ta'ala menerangkan keburukan orang-orang yang mencemuh dan memandai rendah kepada orang lain. Sama ada bak, pekat, sesak, dia pandai rendah tu. Dia tu sesak, dia tu pekat rendah. Ataupun tak begitu mewah mana, dia pandai rendah. Maka buruklah balasan daripada Allah Ta'ala kepada dia, ia telah wil. Kecelakaan, kalimatu azab, kelimah tu pun kita dengar, tak sedap dengar. Apa tak lagi, Allah Ta'ala cedek wadin fi jahannam. Nah, orang yang pasal cemuh ke orang. Cemuh ni, cemuh. Nah, bahasa tak kenal ke orang, bahasa benci ke orang ke apa. Baik jangan. Kita jadilah. Gapo kita ni ikhwan lah, saudara belakang. Bila tahu, bila kita faham kata dia saudara. Kalau tak kena kita ayaklah. Dia nak jatuh selaga, nak jatuh parik. Boleh jadi dia tak tahu, boleh jadi dia tak senilai, boleh jadi terjadi. Kita kena ayaklah. Jangan kita duk benci ke dia. Ataupun dia kedudukan tak begitu hebat mana. Nah, sesak ke ataupun rendah pekat, jangan kita cemuh dia. Kerana kita jadi super saudara, kita kena kesian ke dia. Kalau tua pada kita, kita kena hormat pada dia. Orang berjasa banyak pada kita kena hormat. Kita tak ada hormat dia. Ni kita pisah. Biar orang benci kepada dia. Kerana kita tak ada hormat dia. Dengki, baik-baik dengki salah gitu baik sifat. Nah, sifat dengki tu mana tak kena orang tu lebih. Tak kena orang tu tinggi pada kita. Tu bolehnya we jatuh. Sama ada sifat molek sana kita nak we jatuh, nak kita ataupun nak we jatuh. Dia tu pernah. Kerana dia berasa cemuh terhadap orang. Aning gapo Allah Taala janji keburukan sangatlah kepada orang bersifat dan memandai rendah kepada orang lain.
Dengan sebab miskin, dengan sebab pekat, dengan sebab baik kita jangan pandai rendah. Orang mukmin itu kau dia mulia, kau dia kesian sangat kepada orang rendah kepada dia. Kau dia gapo hormat kepada orang rendah kepada dia. Kalau orang mukmin. Kau Allah Taala akak pekat dia, kau dia padu sangat kepada orang kafir. Tapi kalau orang tak mukmin dengan Allah, bila dia kayu, bila dia lebih, dia pandai hina. Dia rasa sapah dia lah. Supaya Yahudi, Yahudi dia tengok orang lain pada Yahudi dia tu. Nah, supaya dengan kadang-kadang kata supaya binatang, supaya dengan orang tak terpakat. Gitu. Dia lah sebagai dakwa bahang dia. Dia kata dia tu orang Tuhan kasih. Ini sifat Yahudi macam tu. Nah, kita orang mukmin jangan. Kita kalau tinggi naik pekat, kau kesian kau orang rendah. Kau berasa kasihan belah kepada orang rendah pada kita. Tapi orang Humazah ni, dia memandai rendah kepada orang dan yang benci kepada orang. Kadang-kadang kerana ia kaya raya. Dia sebab dia kaya, tapi itu dia kata, sesak aja. Sesak tak sah kerja. Dia kaya, ku kaya ni kerja. Allah, tengok. Tu baik. Tergamak tu baik lah. Kadang-kadang dia tak ada kaya, tapi puak dia, terakung dia tu puak kaya-kaya, puak hebat-hebat. Tak. Maka dia ada sifat balas ni, balas saya buruk sangatlah. Kerana ia kaya raya, sedangkan kekayaannya tidak dapat memberi sebarang faedah kepadanya pada hari akhirat. Sedangkan kaya dia, kalau dia buat tak molek, dia tak ada guna kekayaan dia pada jalan Allah Ta'ala, tak ada faedah lah sikit pun. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat tu tidak manfaatlah oleh harta banyak dan tidak manfaatlah oleh puak banyak. Nah, puak banyak setengah mana, harta banyak setengah, la yanfa', tidak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, moleke orang hak jumpa Allah datang ya kepada Allah dengan hati yang bersih. Ini kita kena pisah bersih hati kita. Kaya bukan masalah. Bukan kata semua kaya jadi mudarat. Kalau kita guna kaya kita pada jalan manfaat, guna pekat kita pada jalan baik, lebih berjaya lagi. Nah, tapi jangan kita hina orang, caci orang dengan sebab kita ada kelebihan. Kerana harta orang biasa ni, kekayaan orang biasa ni, tidak dapat memberikan sebarang faedah kepadanya pada hari akhirat. Nah, tak ada. Beri faedah gapo lah. Disebabkan ia bakhil dan tidak menggunakannya pada jalan kebajikan. Dia kaya pun dia bakhil. Dia pandai hina orang, tak tolong orang, tak bantu orang. Dan lagi pula dia tak ada guna jalan kebajikan. Kalau orang buat benar molek gapo dia tak sokong, dia tak bantu gapo, maka tak ada faedah lah. Inilah hari yang tidak manfaat lah oleh gapo harta dan tidak manfaat lah oleh banun, makcik kita, kaum kita, anak-anak banyak gapo setengah kedebel, setengah mana tak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, moleke orang yang datang berjumpa Allah dengan hati yang bersih. Mati dia dengan hati bersih. Mati dalam Islam, mati dalam iman, dalam amal ibadah. Dalam satu hadis kata, kalau nak selesai, kalau ada masa Allah sama saudara kita, perselesaian lah ni. Tak usah duk cari lagi tambah. Dia minta maaf lah ni, dia perselesaian lah ni. Jangan widai sampai hari yang tidak manfaatlah oleh dirham dan tidak manfaatlah oleh dinar. Iaitu hari akhirat. Dan siapa ada anu?
Nak bayar tak boleh lah. Habis tu selesai lah ni. Ada buku, gapo buku, duit 10 kau, 20 kau, nyo sebutir, lada sebutir pun, selesai lah. Bijak minta maaf lah ni, dibayar lah ni, dipelepah lah ni, ada tindih setara orang ke, zalim tanah orang ke, nah, ataupun duk curi bagai, selesai masa ni. Sebelum pada sampai hari yang tidak menafa'alah oleh dirham dan dinar. Dan sampai di sana, boleh nak cara apa lah. Nah, kalau salah, salah. Bening, apa selesai lah ni. Kalau kena dia buat kita pun, pisah. Sudah lah ni. Kalau kita buat dia mau zalim orang pun sudah lah. Jangan dia sampai. Kerana walau kaya sangat mana pun kalau dia guna tak kena cara, kekayaan dia tidak beri sebarang faedah pun kepada dia. Dah. Maka orang duk caci orang, duk benci ke orang, duk kata ke orang, balasan buruklah kepada dia. Humazah tu, dah mengikut tafsir dia kata, humazah ni, huduh orang, caci orang dengan perkataan. Humaz. Adapun lumazah, dia kata kerana kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, iaitu dengan mulut. Dan pengeji, iaitu dengan perbuatan. Dia biasa caci ni dengan mulut. Kata. Pro kata. Adapun lumaz tu, dia beza dah. Humazah, lumazah. Will kedua. Tiap-tiap humazah, iaitulah orang yang kata ke orang dengan mulut. Lumazah, iaitulah orang buat keji ke orang dengan perbuatan. Masuk tulisan tu. Waktu perbuatan tu, tulis dalam telefon tu. Tulis dalam Facebook tu dah. Tulis kata ke orang gitu-gitu. Maka will lah. Kata hudah lah. Pengeji orang. Kata orang tu, orang ni, jangan sekali-kali. Winasihat tak apa. Winasihat pun pedah besar ke. Kita tulis winasihat. Orang, batu biaya, batu bihadik. Perkataan ulama, winasihat ke apa. Pedah besar ke. Tapi kalau duk kata. Bani orang tu, orang ni, maka itu lumazah. Ada pun hak pepe kata, we dengar selalu, tu humazah. Nah, maka kedua-dua ni will. Dah. Yang ni, gapo? Dia cucuk orang manusia. Dah. Dan dia mengkurangkan orang. Balah mana cucuk tu? Kurang orang. Orang molek kita kata huduh. Ya orang ni, dia orang berakhir cucuk orang kata ke orang ni, dia bersifat tak molek. Orang dia cucuk ke Nabi lah, dia bersifat tak molek. Sehir, tukar sehir, tukar nujung. Dan kan Nabi tak sekebok waktu. Gila lah dah tamah. Ni kaya tu gila. Nawi orang tu benci kata. Supaya dengan dia benci. Fitnah. Udah kau? Nah, bahasa baru ni buat fitnah. Dia tu juga fitnah. Hingga siapa kata kesesama orang Islam, Dajjal ada. Kata sama Islam tu, Dajjal saja. Allah. Sedangkan Dajjal tu kita tahu belakang, kata bukan Islam. Lepas tu kata kepada orang Islam tu, Allah, takwil gena. Tak sesa besar gena. Kita kata ke orang Islam, Dajjal. Kerana tak kena dengan hati dia. Dajjal tu orang tahu belakang. Orang bukan Islam. Hingga siapa orang pandai baca, tak pandai baca pun boleh nampak. Di dahi Dajjal tu tulis kafirun, bukan Islam. Nanti kita cucuk kan dengan kalimah lah. Kena lah. Tu will nasabah dengan Allah Ta'ala akan balas keburukan besar pada dia. Dah. Berkata Ibnu Abbas, dia kata kalau humazah tu, lumazah ni,
Bahasa kata lek dapat, kata lek belakang. Nah, maka semua tu masuk dalam cucur orang belakang. Kalau kata dapat pun, masuk dalam lumazah. Gi maki dapat tangga. Orang cocok maki. Zaman dulu jenuh sekali lah. Zaman tak ada kali pong itu. Kena gi kata kau orang. Lah ni makan duduk di rumah. Ya. Duduk, ambil batas tidur. Kata. Melalui telefon. Melalui tulis. Nah, maka lah pada orang bersifat bala. Dah. Ani gapo lumazah. Nah, ayat ni kita dah baca semua surah Upando. Tapi kalau kita tak faham, nah kalau kita tak tahu kata Tuhan marah siapa tangan tu, orang duk cucur ke, dia boleh dok gapo dok bersifat dengan balah ni, dok berperangai balah. Dah. Maka bersangat ta'azzak lah kepada orang yang bersifat balah ni. Dah. Kata Robi, humazah tu dia kata depan. Adapun lumazah kata lek belakang. Ya tafsir dia orang. Kalau kata lek depan itu humazah. Ni ada seorang ulama lah. Dan kalau bahasa Katolik belakang, kita panggil ngupak lah. Nah, itu lumazah. Dah. Dan ada setengah riwayat, ayat ni turun pada satu puak. Majmu'atu minal asal ayat ni turun. Tapi ayat Quran tu, walau turun kepada sebab ada turun ayat Quran dengan sebab berlaku balas, tapi pengajaran dia umum. Semua orang Islam, semua manusia kena ambil pengajaran daripada Quran. Tapi ada sebabnya. Sebab turun. Masa tu ayat tu ada berlaku balas tu, ayat turun. Walau ada sebab pun bukan kata nak ajar rahmat tu saja. Bukan umum. Betul dalam Quran, walau kisah mana-mana pun, nah, kalau benda tak molek, Allah Ta'ala tak sebut. Kadang-kadang dia sebut kata berlaku datang seorang laki-laki. Laki-laki tu orang molek. Pengajaran dia molek, sifat molek, tapi dia tak sebut nama. Kerana apa? Nak ajar kepada semua manusia. Dan begitu juga molek tak molek pun supaya lumazah ni. Ada riwayat kata turun kepada satu jemaah daripada kafir musyrikun, adalah mereka itu sentiasa mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencaci orang Islam. Dia ada satu kelum buat dia. Kelum total Nabi. Nah, kalau lah ni kelum ni banyaklah. Ada satu jamaah majmuah daripada kafir musyrikun, dia sentiasa maki caci Nabi dan orang Islam. Dan mereka itu akan akhlak buruk terhadap Nabi SAW. Cari kelimah tak molek, akhlak tak molek, diletak atas Nabi. Ni lepas pada bangkit Nabi lah. Belum pada bangkit Nabi, buat dia pun jamrat. Buat dia pun kata Nabi itu Al-Amin, orang amanah, orang buruk, orang baik. Kalau dia soleh saja, dia kata ulama. Bahas kata, tekah duk soleh tu kata gapo. Tapi dia jadi muslih. Nak cuba nak beki orang sikit, itulah tempat demo. Marah. Nabi pun belum bangkit jadi rasul tu, dia orang berjuruk. Tawak maksiat, tak kecek bahau. Hingga siapa amanuh ke apa tu, hingga siapa puak Quraisy tu, gelar kepada dia Al-Amin. Dia balah kelahi Nabi lah ke atas. Nak tahu Hajaratul Aswad di Baitillah, dia beki Baitillah, ambil Nabi lah sebagai orang wak keputusan. Nabi soleh baik. Perangai mulai, akhlak mulai. Bahawa Allah Ta'ala bangkit Nabi jadi Rasul. Nabi nak fikir lah. Jangan itu, jangan ni, keluar gitu. Mulalah maki Nabi. Mula benci, mula kata, mula tuduh Nabi. Berbagai-bagai sifat tak mulai.
Maka satu jemaah, ada dia tu satu jemaah, satu puak, satu kelung, duk cari ageng dengan orang Islam. Duk tuduh orang Islam. Dan duk maki Nabi. Dan cari sifat-sifat tak molek, letak di atas orang Islam. Nah, ikhtilaqil akhlaqis sayyi'ah. Nah, letak sifat-sifat tak molek kepada puak Islam. Tak. Maka di sinilah tubik duk caci, duk maki Nabi. Tujuan apa? Nawi manusia liar kepada Nabi. Liar daripada Nabi. Terus ikut Nabi. Usaha tak usahanya dia masa Nabi, masa jahiliah. Ada orang mai buat haji. Masuk Mekah mai buat haji, buat apa. Ya ada tak orang haji jahiliah. Haji dalam masa jahiliah. Buat dia sanggup tu pergi nanti kau. Luar-luar kampung tu. Ingat sikit, masuk Mekah tu jangan dia turun. Ada orang gila, ada orang hidup sekat orang tu tak percaya kenapa. Saya agak ataupun sifat buruk dia yang siapa tahu. Maka bila berlaku balah ni, buat kafir Quraisy, musyrikun Quraisy tu duk usaha nak bodoh Nabi tu, duk sampai Nabi akhlak-akhlak tak molek. Payah tu dah. Nabi ni pecah belah orang. Orang Mekah ni lah ni pecah dua dah dulu. Tangan belakang, pakai semua berala. Pakai judi, pakai zina, pakai sekat Nabi mari ni pecah dua. Tuduh pada Nabi. Putus rahim. Balah habis laki bini dah. Adik-beradik jadi putus. Pak saudara, mak saudara tak baik. Tuduh pada Nabi. Sedangkan Nabi nak islah. Nak beki. Supaya kau. Masa Nabi Musa dulu. Nah, Fir'aun tu kata pada Nabi Musa. Nabi Musa ni yang mari nak pisah hamak mung tu baik pada kapung. Tu rakyat sakit selalu. Jadi apa gilomo akhlak tak molek pada Nabi. Muhammad tu baik pada kapung. Rakyat orang ramai, kakak becil lalu. Mereka orang yang faham semua. Orang yang fikir panjang-panjang, tak sama. Perangai molek akhlak kata nak pisah kita, tak mat. Supaya dengan masa Nabi pun, Abu Bakar tu, kena-kena pun dia benar pada Nabi. Walau dia royak gapo. Tapi buat dia, tu kudus mata. Ada caci Nabi, kata pada Nabi. Nah, waktu buh akhlak-akhlak tak molek terhadap orang Islam. Nah, lepas tu ada juga setengah ulama tafsir sebut nama puak ni kelung dehmoni lah. Kelung dehmoni, Huana dehmoni ni satunya Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Walid tu Cik Khalid Khalid kenal tak? Khalid bin Walid. Cik dia tu tak ingat ke kau? Dia pergi dengar Quran so Nabi. Dah dengar Quran so Nabi, sedap dengar. Dah faham molek mani perkataan apa. Dia kelip kecek dengan guru dia kata, oh, Quran Nabi ni molek. Nah, sedap dengar. Wah, dia bakal kepung suruh ton perkataan. Tidak Khalid tu, Walid tu dekat-dekat dah nak Islam dengan Nabi. Dia pergi dengar Quran sendiri, dia sedap Quran. Bukan sihir. Bukan nujum. Bukan asatirul awalin. Bukan gila Nabi Muhammad. Kok dia ada tuduh? Bukan. Pada apa kelak kata, dia tak pergi dengar, tak kena. Oh, kok dia kepung. Suruh ton, suruh rojok kembali. Hingga siapa terpaksa Walid ni kena rojok. Kena ubah perkataan dia. Dia kata, mula tu dia kata, aku ni tahu lah kau sihir agap. Kan dia sihir Quran baca. Tapi lepas pada tu, bila puak kaum dia, dia tekan dia suruh ubah ni, dia terpaksa kena ubah. Dia kata, sungguh dia tersihir. Kalau Nabi Muhammad tu baca ni, bukan sungguh sihir kita tu sihir. Tapi sihir pesan baru. Sihir baru. Sihir yang kita tak tahu. Baru dia mau tu puas hati.
Tidak orang bakal murid ke dia pula. Pasal orang murid tak tahan ke manusia dia tak ada iman dah itu. Saya kan ada dosa kan. Lama dia lapis ketua-ketua. Lapis lebih-lebih. Kita waktu kau mikir dia mau kata gitu. Tapi kalau orang tu iman kerja sungguh. Nah, supaya Bilal tu, walau tu pengulu dia, tokek dia, saya tahu dia ahadun. Tuhan satu. Gena pun Tuhan satu. Yang apa Abu Bakar beli dia, merdeka dia, lepas dia. Kerana apa dia iman tu penuh. Tapi wali ni, bila buat dia tu si fadu, tu si harma pada dia jangan ubah perkataan dia. Rojok klik perkataan dia. Dia kata Nabi Muhammad tu royak ni sihir pesan baru. Quran ni dia maka buat dia pun kocai lah. Wahatilah dengan wali. Maka setengah daripada kelum ni kelum ada cerita Nabi ni ialah kena Khalid bin Mughirah al-Makhzumi. Iaitu ayah bagi Khalid. Tapi masa di Mekah ni Khalid tak ada Islam lagi. Perang Badar tak Islam lagi. Lepas pada perang Uhud tu baru Khalid anak dia Islam. Dan yang keduanya Umayyah bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf. Dua beradik katanya. Dan yang keempat As bin Wa'il As-Sahmi. Ni kelum pencaci Nabi dan pencaci orang Islam. Cari sifat-sifat tak molek nak sampai kepada orang Islam dan nak sampai kepada Nabi. Kata Nabi wa fitnah, Nabi wa putus rahim, Nabi wa pecah belah, Nabi bawa agama baru. Tak tu agama tok nenek. Oh tu lakah benar buat dia. Sedangkan Nabi bawa agama Allah. Dah. Maka dengan sebab buat dia tu usaha tu caci Nabi walah ni, Allah Ta'ala pun turun ayat wailun likulli humazah. Celakalah, kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap pencaci. Dengan mulut mengikut satu tafsiran ni. Dan lumazah, mengeji dengan perkataan. Dengan apa? Dengan perbuatan. Bila wak gitu, wak gini. Padahal mau buat sungguh. Ada Nabi duk semaya dia popok. Perut lembu, perut utar tak kepala Nabi. Nabi duk sebar kain, dia cekik tekak Nabi. Dengan merah tekak Nabi. Ini dengan perbuatan selalu. Maka will. Baik kita kena jagalah. Dan kalau orang duk kerja agama, kerja molek, kerja Islam, kerja apa, walau tak sangi dengan kita pun, kita kena sabarlah dan pisah paham molek-molek. Kerana itu adalah satu benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau kita buat menyakiti kata dengan kata pun, menyakiti dengan kata pun, well dah. Apatah lagi dengan buat. Kalau siapa sekak jalan, kalau siapa awak menyakiti, maka tu lebih lagi. Tapi walau turun kepada jemaah kumpulan yang tertentu ataupun kelum yang tertentu ayat ni, tapi pengajarannya adalah umum kepada tiap-tiap manusia. Kalau bersifat dengan sifat seperti sifat kafir musyrikun ni, maka dia akan jumpalah dengan wail. Kalau dia bersifat dengan umum pengajaran itu, bukan kata tertentu kepada puak 245 orang, 23 orang sana. Semua ajaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni apa asal sebab turun ayat. Wailun likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Sifat dianya menghimpunkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Sebut semua kaya dia. Oh, kita kena pecung duit, kena taruh duit, kena apa. Bila muda duit berapa dah. Duk taruh dah bayinya anak. Kebun dah banyak. Duk mok bila harta. Dia takkan buah itu.
Kalau tanaka ada banyak mana, kebun ada banyak mana, kereta ada putih, dia duk berbangga-bangga dengan kalau laning lah. Kalau zaman dulu, dia kayu ada tu, ada ni, ada mobil tu. Berasa banyak dengan harta. Dia kalau kau bilik, kalau sikit pun kalau kita rubahi bilik, kau kecewa. Kita tak ada duit. Kau mau bilik, duit tak ada, duit tak ada. Kau susah. Kalau kau banyak, dua duit situ, kebun situ, tanah pitu situ, tanah pitu sini, kebun situ. Bawa pada tak kabur, sombong. Mula nak pandai hina kepada orang yang tak ada. Nah, kepada orang yang friend pada kita. Habis ni kita, apa jangan itu. Kita bila nak banyak semata itu tak. Jangan suka kata harta tu boleh tolong kalau kita tak ada guna pada jalan yang diredha oleh Allah SWT. Maka sifat lumazah ni allazi jama'a malan wa 'addadah. Yang menghimpunkan harta dan berulang-ulang menghitungnya. Yang ni kita dia, hati dia tu dia nak pecung harta semata. Ada. Dia supaya masuk sifat dengan orang saat ni. Setuai tulah sifat. Dan kalau berahi maki orang, berahi cucuk orang, berahi kata orang, ialah di antara sifat dia nya berahi mementingkan kepada harta. Serta hitung banyak sikit. Banyak ukur dengan orang tu. Ni kayu. Lebih pada dia tu lebih. Jangan buat pesan. Kita semua jadi ikhwanan, jadi saudara berlaku. Hal susah, kita kena tolong. Hal kaya kena, kena bantu. Ya. Tapi sifat lumazah ni, dia sentiasa duk hipung harta dan duk bilai harta. Ani gapo seperti firman Allah Taala dalam ayat lain kata, wa jama'a fa'awa. Hipung sipai. Tengok aku ada banyak mana dah. Kalau tanah kau yang kubur banyak. Maka semua tu satu sifat yang yang membawa kepada kita sombong. Kalau kita tak faham molek, tak yakin kata pertolongan daripada Allah Taala, maka timbullah sifat sombong. Bila sombong nak cucuk orang, ni orang kaya duk hina orang duk maki orang duk kata huduk orang. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka ayat ni kerennya kepada kita dan menakuti kepada kita, jangan sekali-kali buat senang-senang kepada orang mukmin. Apatah lagi orang mukmin duk kerja agama. Nah, macam mana pak kafir musyrikun duk senang-senang kepada orang mukmin dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masa bangkit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kena, royak. Wa tawasau bil haq. Royak sungguh. Jadi royak faham. Jadi royak nak menil saja tak boleh. Wa tawasau bil haq. Nah, pakat-pakat wasiatlah dengan kebenaran. Lepas tu wa tawasau bis sabri. Sabarlah. Dan kalau kena gitu gini, kita kena banyak sabar. Jangan buat panas perut orang, jangan duk caci orang, jangan duk maki. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka